Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian dan puan-puan yang dimuliakan, manusia ni diduga dalam hidup dunia ini, manusia diduga. Jadi dunia ni tempat dugaan atau ujian atau pemeriksaan. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan yang mana setiap manusia itu diduga. Untuk Allah tahu siapa di antara manusia itu yang baik amalannya, supaya Allah dapat membalasnya dengan syurga yang Allah telah siapkan untuk mereka yang lulus ujian, yang lulus dugaan. Jadi kalau manusia ingat hidup dunia ini untuk berseronok, untuk bersukaria, untuk lazat macam Yazid dulu, kan, si bodoh ni, maka dia hidup dalam dunia berseronok lah. Kesana kemari konon nak mengecap nikmat dunia ni. Mana lagi tempat aku belum pergi, mau tengok dunia sebelum mati. Ada satu orang, dia wife dia dapat kanser otak, dan satu mata dah tak nampak. Jadi dia bila dah operate, dia kata tinggal satu mata je ni, nak tengok dunia ni. Mari kita jalan, 2 orang, bukan banyak duit pun, sikit duit je. Berapa yang ada? Ada kan orang berjalan pakai murah ni, pergi Europe sebelum hilang satu mata lagi. Bila hilang dua mata, habislah, tak nampak lah. Sebelum tu kita berjalan, tengok dunia ni. Itu antara orang yang menjadikan maksud hidup dunia ni untuk seronok kan. Bila dah mata tak ada, mana nak seronok lagi, nak jalan buat apa? Jadi Yazid macam tu lah dia. Siapa ajar dia tak tahu. Tak pernah dengar ceramah yang betul lah. Ada juga dengar ceramah agama? Tak ada. Tak pernah dengar, tak nak dengar pun. Jadi dunia bukan untuk kita puaskan keinginan kita kat sini, bukan untuk seronok, bukan untuk kita dapat mengecap sepuas-puasnya selama duduk di dunia ni. Jadi kalau kita tak tahu, baik tahu lah. Jangan terlanjur tiba-tiba dalam keadaan seronok, mati. Bila mati dah penganjat lah. Oh, rupanya ada hidup lagi selepas mati, kan? Mereka yang berseronok ni kena dengar ceramah ni, forwardkan ceramah ni. Kawan-kawan awak yang berseronok kat dunia, biar dia tahu awak dah lah tak boleh buat dakwah.
Dah tu dengar ceramah saya, tak nak forward pula. Jadi kalau forward tu adalah juga ambil bahagian dalam dakwah ni, membantu. Ini tak forward yang berbenda lain saja. Ini forward bagi tahu supaya semua orang tahu. Banyak hari ni orang tak tahu. Jadi kita bantulah bila kita telah dapat tahu dengan rahmat Allah. Kita buatlah kawan-kawan kita, banyak kawan-kawan perempuan dan lelaki yang tak tahu apa sebab kita duduk kat dunia ni. Untuk seronok ke? Atau untuk diduga. Jadi kalau kita duduk di dunia ni untuk diduga, kita baik lulus dugaan tu. Jangan tak lulus. Apa dia apa yang kita diduga tu? Kena tahu je. Hidup dunia adalah dugaan. Tapi tak tahu apa dugaan tu. Kena tahu. Macam Sufyan, dia tak tahu hidup dia di dunia ni untuk diduga. Tahu Sufyan? Dia tak tahu sebelum ni lah. Dia ingat hidup di dunia untuk apa Sufyan? Apa yang kau faham hidup di dunia ni? Dia tak tahu langsung. Apa pun tak tahu, ikut mana. Bila orang tak tahu ni, dia ikut orang lain lah. Dia ingat apa orang lain buat tu, itulah dia. Apa dia Sufyan? Apa semua orang buat? Kumpul harta dia kata. Kumpul harta, hidup selesa. Itulah yang semua orang buat dan Sufyan ikut, dan Sufyan ingat itu betul. Sebab semua orang buat macam. Dari datuk dia, nenek dia, bapa dia, mak dia, dan dia lah ikut. Kumpul harta dan hidup selesa. Macam ya, Samad ni. Apa bapa mak dia cakap? Hidup dalam dunia untuk apa? Simpan duit. Supaya? Senang. Senang. Supaya hidup senang. Apa yang kau faham hidup dunia ni Rasidi? Dulu lah. Yang dengar aku ni tak payah lah. Apa kau? Hidup selesa. Kerja cukup makan. Orang tu lah. Kerja lah. Kerja biasa lah. Kerja biasa, dan kalau boleh hidup bahagia. Kalau tak boleh, terima je lah. Engkau, apa maksud kau hidup Raizat dulu? Ada seronok, ada duit, ada keluarga. Ada seronok, ada duit, ada keluarga. Azri? Sama. Jadi semua orang macam tu. Kenapa semua orang buat macam tu? Dia kata tak ada orang kata dunia dudukan ni, tak ada. Ceramah ni je. Jadi tolonglah forwardkan. Kan? Halim pun sama. Jangan fikir diri sendiri je. Fikir orang lain. Supaya orang jangan lupa dan tak tahu apa sebab saya ada kat dunia ni. Saya ada kat dunia ni untuk diduga. Sama ada saya taat perintah Allah ataupun saya langgar perintah Allah. Ya. Saya kena lulus. Kalau saya tak lulus, saya akan masuk neraka di kehidupan selepas mati, dan di dunia pun saya tak akan dapat bahagia. Tapi kalau saya lulus, saya akan masuk syurga, dan di dunia pun hidup saya akan tenang dan bahagia. Jadi kita kena kesian kepada manusia yang banyak seluruh dunia tak tahu. Orang kafir tu tentulah lagi dah tak tahu. Orang yang dikatakan orang Islam pun tak tahu. Sebab tak diberitahu yang betul ni oleh sesiapa pun. Apa sebab saya duduk kat dunia ni? Cubalah tanya. Semua jawab bekerja, simpan duit, berkeluarga. Ya, itu sajalah. Dan mudah-mudahan bahagia. Jadi semua orang fikir kalau dapat rumah besar, kereta besar, ya, semua yang nak daripada dunia ni dapat, kira berjaya lah. Dan kalau tak, maka maknanya gagal.
Jadi semua tu dipanggil macam benda yang salah lah, tapi dianggap benar. Benda salah dianggap benar. Maksud yang salah dianggap benar. Jadi kehidupan tu, kehidupan dalam orang kata kehidupan yang dalam keadaan tak tahu apa yang benar dan apa yang tak benar. Namanya orang jahil tu namanya. Orang yang tak tahu apa benar apa tak benar. Inilah benar. Ikut semua orang. Itulah orang yang tak tahu apa benar, apa betul, apa salah, dia ikut arus perdana. Macam Sufyan dia cakap dia ikut apa? Arus perdana. Arus perdana apa? Itulah dia. Hidup mesti bekerja, berkeluarga, simpan duit, semoga bahagia. Tak habis-habis selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki. Betul tak? Ucapan hari jadi semua, semoga bahagia, panjang umur, murah rezeki. Semoga bahagia. Kahwin pula, semoga bahagia sampai ke jannah. Itu baru, itu jannah tu baru. Kan? Sekarang lah. Anak cucu dia. Jadi semua orang dari dulu lagi cakap macam tu. Aduh. Jadi sekala-sekala semayang lah. Sekala-sekala. Dan orang yang semayang pun dia percaya hidup di dunia untuk itu je. Semayang tu dah biasa kan. Dah dibuat, dipaksa oleh mak bapak dia dulu. Rasa macam tak sedap kalau tak semayang. Puasa sebab orang semua juga puasa. Memang dah budaya, tata cara. Tapi sebenarnya mereka tak faham. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara yang Allah bagi kita hidup untuk diduga. Jadi Allah duga kita dengan benda-benda dia lah. Allah perintah kita guna asbab. Untuk lapar kita hilang, Allah perintah kita makan. Untuk haus kita hilang, Allah perintah kita minum. Untuk kita dapat duit, dapat benda, Allah suruh kita kerja. Lepas tu kita dah sebab tak tahu, kita ingat yang bagi makan, yang bagi kenyang makanan, yang bagi yang haus hilang air, yang bagi duit kerja, yang bagi bahagia bila ada harta benda. Jadi semua salah. Sebab tak belajar juga tu, tak dengar ceramah ni. Jadi Allah duga kita semua gagal dalam ujian tu. Keluar daripada bilik pemeriksaan dunia ni atau mati, gagal. Sebab tak dapat hidup dengan betul. Sebab yakin salah. Jadi manusia bila percaya benda ni bagi faedah, benda bagi bahaya, asbab bagi faedah, asbab bagi bahaya, maka dia takkan taat lah perintah Allah. Mana nak taat? Apa pasal pula aku nak taat Allah pula? Allah bukan bagi faedah, Allah bukan bagi bahaya. Yang bagi faedah, benda, kerja, duit, rumah, ini bagi faedah pada saya. Itulah yang saya nak. Saya tak ada nak taat Allah SWT. Kenapa saya nak taat pula? Bukan dia bagi faedah. Bagi faedah rumah, duit. Rumah, kereta. Nak untuk dapat rumah, kereta, motor, duit. Duit, kerja. Itulah yang saya buat. Hari-hari kerja lah. Apa lagi? Pagi-pagi yang grabnya lari macam lipas grab cari duit. Sampai nyawa pun melayang akibatnya. Tak apa dia kata. Itulah kerja saya di dunia ni, cari duit. Kerana dengan duit dapat faedah. Yang bagi faedah duit. Jadi manusia dia tak tahu Allah bagi faedah. Tak tahu. Pertama tak dengar, yang kedua tak cakap. Sebab dia tak tahu, dia tak dengar,
orang daripada orang yang tahu macam saya ni, dia tak dengar ceramah ni. Langsung tak dengar. Asyik dengar ceramah politik je. Jadi dia dapatlah fahaman orang politik. Pilih parti ni faedah, parti ni bahaya. Itulah yang dia tahu. Sibuk siapa nak jadi Perdana Menteri yang boleh datangkan faedah. Muhyiddin ni sekarang dah tak datangkan faedah. Kita kena turunkan dia. Itu je lah percakapan orang politik ni. Kalau asyik mendengar politik ya, asyik mendengar Luqman Adam aja. Kita boleh dengar dia bercakap, tapi bukan cakap dia semua betul. Cakap yang betul adalah cakap Quran. Tidak ada yang bagi faedah melainkan Allah. Tidak ada yang bagi bahaya melainkan Allah. Kita guna benda, guna asbab bukan sebab asbab bagi faedah. Sebab Allah suruh dan niat kita guna asbab untuk sukakan Allah. Ada orang kamu dengar ni cakap kat Facebook selain daripada saya? Tak ada. Jadi akhirnya semua gagal ujian sebab percaya yang dia nampak betul. Selamat nampak duit, dia ingat duit bagi faedah. Dia percaya. Hari-hari tengok duit, hari-hari guna duit, hari-hari pakai duit, hari-hari kerja cari duit. Mana? Hari-hari tak ada gas, tak ada cakap kalimah baik, sikit pun tak cakap. Kalimah mulia ni tak cakap. Kalimah yang betul tak cakap. Tak ada gas tak nak buat. Kalau nak buat gas pun macam orang tabligh tak nak cakap kalimah. Ajak orang pergi masjid. Kalau yang nak gas orang tabligh pun mana tahu. Dia gas ni kita bukan mau cakap lain, mau cakap kalimah, cakap benda betul. Ajak orang yang tak mau mengucap kalimah ni supaya mengucapkannya, supaya bersetuju bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, tiada yang beri faedah bahaya melainkan Allah. Dan yang dah mengucapnya supaya buat kerja dakwah, kerja gas yang bercakap kalimah dan dengar, supaya dengan niat nak sukakan Allah sehingga Allah suka, supaya Allah masukkan kalimah ke dalam hati, kalimah yang betul. Bila kalimah yang betul masuk hati, hati jadi betul, kepercayaan jadi betul, fikiran jadi betul, maka amalan jadi betul dan lulus periksa. Bila amalan kita betul, luluslah kita periksa ujian tu. Bila kita lulus ujian, barulah kita dapat masuk syurga, selamat dari neraka. Basically lah, itulah dia hidup. Jadi hidup dunia ni macam di dewan besar, exam hall apa? Dewan peperiksaan yang besar. Semua orang duduk. Dia orang tak sangka dia orang di dalam menjalani dugaan. Kan? Macam Yazid ni. Kan? Muka Jawa. Muka macam dia tak salah. Semua dia tahu. Inilah dia. Semua dia tahu. Sebenarnya semua tak tahu. Ikut fikiran sendiri. Saya hidup kat dunia ni ikut suka saya lah. Apa saya faham. Dia ingat dunia ni dia punya. Kita ingat dunia ni kita punya. Bukan kita punya dunia ni. Langit, bumi ni bukan kita punya. Allah punya. Allah yang buat kita dan letak kita kat sini. Kan? Cubalah fikir sikit. Takkan dunia ni awak punya pula. Kan? Berapa tanah kau ada? Seekar pun tak ada. Macam mana kau kata dunia ni kau punya? Jadi dunia ni bukan siapa-siapa punya, Allah punya. Bini bukan kita punya, Allah punya. Anak bukan kita punya, Allah punya. Semua tu tak tahu. Bila ada perintah suruh bagi anak dekat orang, sedih, tak mau. Azri itu cinta ke anak lebih pada Allah. Mana kalimah nak masuk? Saya bagi tahu untuk cinta anak tu hilang. Kalau Ibrahim, Allah suruh dia sembelih anak dia.
Azri takkan mampu buat tak. Kan? So bagi anak dia yang dia paling sayang, yang bongsu. Oi, bini dia dah tak nak lah. Jangan. Azri ingat bini dia nak ikut dia cakap dia. Senang aja. Allah tak bagi senang. Nak buat taat perintah Allah ni mesti susah, tak ada senang. Kalau senang tu bukan perintah Allah tu. Perintah Allah ni biasa susah. Mujahadah. Nak buat je payah. Jadi bini dia terus gakap aja. Siapa yang berunsur tu? Ibrahim. Mana-mana pergi tak boleh lepas. Nanti husband aku akan bagi dekat kakak aku. Kakak dia lama kahwin tak ada anak. Nak bagi tu kat kakak je pun tak boleh. Cinta inilah yang mau keluar. Kalau kita beri, dia akan hilang cinta tu. Barulah boleh masuk cinta Allah. Ini tak tahu. Kita hari ini mencintai lain daripada Allah lebih lagi. Berdosa besar tu tak tahu. Kita ingat itu adalah nikmat. Mencintai satu sama lain lebih daripada Allah. Si lelaki cinta perempuan lebih pada Allah. Si perempuan cinta lelaki lebih pada Allah. Oh, bahagia. Dunia aku punya. Ada yang aku punya. Sebenarnya dia salah besar. Mencintai mana-mana pun lebih pada Allah. Bukan bini je, suami je. Kerja, duit. Kerja, duit, rumah, motor. Yang kita cinta lebih dari Allah. Apa tanda dia? Bila benda tu kita kena buat, macam kita kena tinggalkan dia kerana perintah Allah. Kita tak nak. Macam Sufyan, dia tak nak. Dia minta keluar 4 bulan untuk buat kerja Nabi ni. Belanja harta dia, dia tak nak. Itu maknanya dia mencintai kerja dia, duit dia lebih pada Allah. Itu dosa besar. Namanya syirik. Allah perintah dia kahwin dengan janda tu. Mak dia kata tak boleh. Dia ikut mak dia. Dosa besar. Itu tanda dia cinta mak dia lebih pada Allah. Kalau mau cinta Allah masuk, cinta mak keluar, jangan ikut perintah mak, ikut perintah Allah. Macam bini Razid disuruh cerai bini, perintah Allah. Dia tak mau. Sebab dia memang dia cinta bini lebih pada Allah. Dia tak naklah cerai bini dia. Sebab macam mana nak cerai bini dia? Allah tak lebih pada bini dia. Bini lebih. Tapi dia kena buat, namanya mujahadah. Dia tak nak. Bila dia mujahadah, barulah cinta bini itu keluar, cinta Allah masuk. Ini tak nak. Tak nak mujahadah. Tak boleh. Bila dia tak mau buat, tetaplah dia sampai ke hari ini menjadikan bini Tuhan dia. Dan itu dosa besar. Dosa yang tak terampun. Mempersekutukan Allah dengan yang lain ni, yang Allah tak boleh terima lah. Namanya dosa besar yang tak diampun. Tahu? Yang tak diampun ni maknanya kamu tak boleh minta ampun. Ya Allah, aku mempersekutukan kau, ampunlah dosaku. Tak boleh. Tak ada doa tu diajar oleh Nabi. Sebab takkan diterimanya. Syirik ni, dosa syirik ni tak boleh kita minta ampun. Kita kena keluarkan syirik tu. Kita kena sucikan hati. Tu dia tak boleh kita minta ampun. Itu maksudnya tak, dosa yang tak diampun. Jadi bila orang syirik, dia tentulah melanggar perintah Allah. Jadi macam mana dosa melanggar perintah Allah boleh diampun? Bila syirik pun susah nak diampun. Jadi orang yang syirik ni, dia punya taubat tak diterima. Akibatnya dosa-dosa lain pun walaupun Allah boleh ampun, tak diampun juga. Sebab dia syirik kan? Bila kita syirik dengan Allah, kita minta ampun pun tak ikhlas.
Bila tak ikhlas, dosa lain pun tak terampun. Tak ampun. Jadi akibatnya syirik ni neraka jahanam lah. Dosa lain boleh ampun, syirik tak boleh. Awak syirik dah. Kerana syirik, dosa lain pun tak terampun. Understand? Orang cakap dosa syirik, dosa tak terampun, dosa lain terampun. Bukan makna kita buat dosa lain itu pun boleh diampun, syirik aja. Kita jangan. Sebenarnya kita mencintai dunia, mencintai duit, mencintai kerja lebih dari Allah, itu syirik lah, yang tak boleh diterima syirik. Kalau kita cinta bini, anak, tapi bila diperintah untuk keluar, kita keluar juga jalan Allah. Cinta bini, anak akan turun, cinta Allah akan naik. Tapi ada lagi, boleh diterima. Tapi kalau tak nak keluar, cinta bini naik, cinta Allah turun lagi lah. Jadi kita tak faham pentingnya kita keluar jalan Allah, tinggalkan bini, anak, belanja harta sendiri masa. Sebenarnya benda tu baik untuk kita, supaya kita lulus dugaan tu. Tidak percaya selain Allah Tuhan kita. Kalau kita percaya ada selain Allah Tuhan kita, itu dosa besar. Kita mesti keluarkan itu dulu sebelum kita mula nak beramal banyak. Sebelum kita mula banyakkan amal, kemudian dulu banyakkan amal. Setakat beramal aja tak diterima, kita kena mulakan usaha. Yang pertama, keluarkan segala cinta selain Allah daripada hati kita. Kalau tak boleh sampai habis, paling kurang lah. Untuk itu kerja pertama kita kena buat selepas mengucap, bukan sembahyang, bukan puasa, bukan zakat. Kerja pertama ialah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini tak pernah diberitahu oleh siapa pun kat dunia ni sebelum saya datang. Tak pernah. Halim tak pernah dengar ni. Kamu semua tak pernah dengar ni. Siapa pun tak cakap. Mana kamu nak tahu yang betul kalau tak dengar ceramah ni? Halim dia tahu je ceramah ni benar. Dia tak nak kongsi, forward kan dekat kawan dia. Tan Sri Ramli bin Ali yang dia jumpa kat Mekah. Cubalah forward kan. Bagilah dia dengar. Dia pun dah hujung usia dah. Tak lama mati. Belum dengar lagi. Perintah pertama selepas mengucap, bukan sembahyang. Sepatutnya tak pernah dengar. Ada dengar Sufian sebelum ni? Sebelum awak dengar dari saya? Ada? Semua orang tahu perintah pertama sembahyang. Manalah nak jadi betul orang Islam. Orang Islam seluruh dunia tak jadi betul kalau dia tak buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ni. Dia perintah pertama lepas mengucap, dia bukan tak tahu perintah mana kat mana dia. Orang hari ni orang Islam tak tahu di mana letak perintah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Di mana? Padahal dalam Quran banyak. Di mana letak? Dia orang kata 5 rukun Islam tak ada. Dia nombor 1. Kerana bila kita buat kerja ni, baru kita menunaikan hak mengucap. Kita tak buat kerja ni, kita tak menunaikan hak mengucap. Mana samalah macam kita mengucap yang jadi sia-sia mengucap. Yang kalimah tu tak boleh masuk dalam tu. Macam Yazid ni, tak masuk dia. Jadi bila kalimah tu tak masuk ke tahap yang Allah mahu, amal kita tentu tak jadi soleh. Semayanglah banyak, puasalah Isnin Khamis 3 bulan puasa, sia-sia semua. Mana boleh sia-sia? Yalah, kamu puasa 3 bulan. Dari bulan Syaban lagi. Dari bulan apa? Rejab lagi, Syaban, Ramadan. Nampak wali tu makan semua ikan, ayam semua kat rumah. Tak mau makan kat luar. Beria-ia semua pasir. Pentingkan itu. Itu tak penting lagi. Syirik tu. Itu yang penting. Kalau itu tak penting, semua tak jadi. Buatlah kerja ikut peraturan. Janganlah
buat usaha agama ni dengan ikut suka. Faham sendiri. Mula-mula Allah mahu syirik tu keluar, barulah amalan jadi soleh. Kalau tak keluar sampai habis, paling kurang tolerable limit lah yang boleh diterima. Jadi orang Islam seluruh dunia tak faham ini. Sebab itu mereka tak jadi orang beriman beramal. Bila tak jadi orang beriman beramal saleh, nama je lah orang Islam atau Muslim. Perangai tak bagus. Macam Sufyan, perangai tak bagus. Bila orang bukan Islam tengok, mana nak masuk Islam kan? Orang Islam pun tak bagus amalan. Sebab tak jadi orang beriman beramal saleh. Kalau nak jadi kekasih Allah tu, sikitlah orang kan? Jadi bila orang kafir tengok, tak ada beza pun dia orang dengan kita. Dia kata kita menipu, dia menipu. Kita mencuri, dia mencuri. Alah, orang Islam tu nampak je baik. Kalau ada peluang, dia curi juga. Dia tipu juga. Kita kan kadang tak tipu, dia kata. Jadi orang bukan Islam ni tak berapa nak lah masuk Islam, lebih kurang sama. Banyakkan orang masuk Islam ni dia baca Quran, bukan dia tengok orang Islam. Kan? Tengok orang Islam ni jadi confused saja. Jadi orang Islam hari ni sebab tak jadi orang beriman beramal soleh, banyak orang bukan Islam tak nampak faedah jadi orang Islam. Dia tengok Yazid, apa faedahnya? Kan, bila kita buat satu amalan tu dengan tak ikhlas, orang boleh rasa kita buat ada niat-niat lain. Orang Islam akan ikhlas buat amal bila dia beriman dan beramal saleh. Amalan tu ada cahaya, tak? Amalan orang Islam bila dia beriman beramal saleh, sebab ikhlas. Orang kafir pasti terkesan dengan cahaya tu. Dia akan membuatkan mereka berduyun-duyun masuk Islam. Tapi hari ni sebab orang bukan Islam tak dapat, tak berapa minat nak masuk Islam, sebab tak nampak cahaya tu. Cahaya amalan tu tak ikhlas. Kenapa kita tak jadi orang beriman beramal saleh? Sebab kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Nabi Muhammad, dengan niat Allah suka, kita tak buat. Siapa pun tak buat sebelum ni. Mana ada orang jemaah tabligh dia tak buat. Nama je dia kata dakwah, bukan dakwah. Kita buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, yang dikenal sebagai dakwah. Dakwah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mungkar paling besar tak mau mengucap. Orang tabligh tak ajak orang bukan Islam mengucap. Mana mencegah mungkar? Dan mengajak orang Islam yang tak mengucap supaya buat kerja tak ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar dengan cara Nabi, dengan niat Allah suka. Mungkar paling besar orang Islam buat setelah mengucap, tak buat kerja tak ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Mungkar tu yang nak dicegah. Kan? Bila ditanya dalam kubur, siapa Tuhan kamu? Kalau orang tu cakap Allah, apa bukti dia kata. Lepas tu ada soalan lagi. Mungkar tanya, siapa Tuhan kamu? Kamu kata Allah. Apa bukti dia? Nakir tanya. Buktinya kamu buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau kamu tak buat kerja itu, kamu tak ada bukti yang kamu punya Tuhan Allah. Kan malaikat mungkar nakir kan? Malaikat mungkar tanya, apa Tuhan kamu? Apa Tuhan kamu? Allah. Apa bukti kamu Tuhan kamu Allah? Kalau kamu jalan tu kamu tak boleh jawab, nombor 1 out. Ini Ustaz Fazul kat saya. Dia duduk hairan. Dia kata nakir akan tanya apa bukti. Dia tanya saya, apa buktinya misal? Saya kata kerjanya. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran adalah bukti Tuhan kita Allah. Sebab kita menunaikan hak mengucap tu. Tiada Tuhan lain kau. Kita tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran macam Nabi. Halim tak buat. Macam mana nak jawab soalan tu?
bukti Allah Tuhan saya mengajak manusia kepada Allah. Itu bukti dia. Soalan nombor 2 pula. Yazid mana dia tahu ni semua? Kalau dia tak dengar ceramah ni, dia dengar pun dia tak ikut. Apa lagi tak dengar? Jadi kita mahu semua orang Islam bukan Islam dengar ceramah yang baik, ceramah yang benar. Kalau Halim rasa ceramah saya ni bagus, tiap-tiap hari nak nombor 1 dengar ceramah dia. No view. Dia yang pertama saya, alhamdulillah, syukur. Walaupun itu bagus, tapi lagi bagus forward lah ceramah tu kat kawan-kawan. Kan kawan banyak. Kenapa tak nak forward? Takut ke? Semua yang dengar ni, cubalah forward. Kalau dia dah ada forward tak nak dengar, itu bukan salah kamu lah. Salah dia yang tak nak dengar. Ada orang kat dunia ni tak mau dengar benda yang betul ni. Dia memang nak hidup seronok kat dunia. Kalau buat yang betul ni, tak seronok macam Sufian ni. Dia mana seronok? Kan? Dia bila buat benda tak betul, tahu ni tak betul ni. Dia tak mau tahu. Dia bila buat tak betul, dia kata betul. Tak mau dengar orang kata itu tak betul. Kalau tak tahu itu tak betul, stres lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita duduk dalam dunia ni untuk diduga. Kita diduga dengan asbab ni. Sebenarnya anak, isteri, rumah, kerja, semua ni dugaan tak? Bukannya benda-benda sesaja je. Anak, isteri, kerja, kereta, rumah, semua kita mau lihat dengan pandangan yang betul. Iaitu tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya. Bagi faedah, bahaya Allah. Ini baru ada kat dalam hati kita. Baru kita boleh taat perintah Allah dan tak taat perintah lain daripada Allah. Selagi ini tak masuk, faedah bahaya dari Allah, baik buruk dari Allah, tak masuk ke tahap yang Allah mahu, kita takkan taat perintah Allah. Dan kita takkan taat untuk sukakan dia. Kita akan taat nak dapat pahala, selamat dari neraka. Itu je. Mentaat perintah Allah kerana nak dapat syurga tak diterima. Takut dari neraka tak pun tak diterima. Allah terima bila kita taat untuk sukakan dia. Dia tak perlu kita taat perintah dia. Dia nak bagi kita syurga. Syurga tu janji dia. Kita jangan buat untuk dapat apa dia janji. Itu namanya tak ikhlas. Kita buat dengan tak ingat nak dapat janji dia. Yakin dengan janjinya boleh, tapi untuk sukakan dia saja. Itu baru amalan yang baik, amalan yang betul, amalan yang diterima. Hanya orang yang ada iman tahap yang Allah mahu, beriman beramal saleh, baru amal jadi saleh, baru dia berjaya, baru boleh mati, lulus periksa, masuk syurga, selamat dari neraka.